وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى أصحابه الكرام والتابعين وتابع التابعين وإلى الأربعة الأئمة المجتهدين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وللوالدين ومعلمين وذوي الحقوق علينا وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله. غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا فقها في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. وبيسر ولا تعسر وتمم بالخير. Terah sikit je. Bukan slow. Bukan slow dah kan. Ni dalam makcik nak dengar. Sambungan. Sambungan kita pada katanya mana? Maka berkata hamba gitu. Memulai hamba. Memulai hamba pula menyurah kepada saudara-saudara akan 7 sifat yang dinamakan dia sifat ma'ani. Tu. Menyurah bukan menyuruh. Menyurah mana surah, bukan surah, surah. Sin. Hurai. Surah. Jadi memulai hamba setelah mana habis selesai membincangkan sifatnya salbiyah, lalu musannaf kita rahimahullah memulakan dengan tajuk seterusnya, iaitulah sifat ma'ani. Dengan katanya memulai hamba, macam gitu, memulai hamba pada menyuruh kepada saudara-saudara akan 7 sifat yang dinamakan dia sifat yang 7 itu. Apa nama dia? Ni nama dia, bukan sifat tu, nama dia. Apa dia nama dia? Sifat ma'ani. Tu.
Sifat ma'ani, sifat ma'ani wal idafatu lil bayan. Dia nak faham tentang mana sifat ma'ani itu wujudi. Faham tentang jumlah idafat. Sifatul ma'ani. Sifat ma'ani apa maksud? Ai sifatun hiyal ma'ani. Ada. Apa itu ma'ani? Sifatlah. Apa itu sifat? Ma'ani lah. Atas jalan itla' alal itla' idza dzukira sifat. Apabila disebutkan sifat alal itla' al sifatul ma'ani, iaitulah sifat ma'ani. Tu sifat ma'ani. Itla' yakni sebut sifat, nama dia sifat ma'ani. Gitu. Apa dia tu sifat ma'ani? Ni kita kira idafat lil bayan. Sifat hiyal ma'ani ay ma'nan mawjudah. Macam mana ulama mengatakan bahawa sifat ma'ani ini sifat yang mawjudah? Kerana diri nama tu sudah menunjukkan, diri idafat sifat kepada ma'ani menunjukkan bahawa sifat ma'ani itu ialah ma'nan. Apa dia ma'nan? Ay mawjudatan ataupun ma'anin mawjudah. Diri-diri sifat yang ada. Tu. Jadi tak timbul persoalan kenapa sifat ma'ani ni ada diri, kenapa sifat salbiyah ternapi diri, kenapa sifat nafsiyah sungguh diri. Dia tak timbul persoalan kerana nama menunjuk atas musamma. Nama menunjuk atas tuan. Apa dia sifat salbiyah? Intifa' ternapinya sesuatu itu pada Allah. Apa dia sifat ma'ani? Ma'nan mawjudah. Diri yang ada. Itu sifat ma'ani. Nama dah sifat ma'ani itu sifatul ma'ani wal idafatu fi lil bayan. Idafatnya iaitulah idafat lil bayan. Yang ni disebut oleh Imam Sanusi. Imam Sanusi sebut dalam Syarah Wusta, wal idafatu lil bayan. Idafat sifat kepada ma'ani disebut sebagai sifat bayaniyah. Idafat bayaniyah. Apa makna bayaniyah? Takdir. As-sifat hiya nafsul ma'ani. Diri sifat itulah diri makna yang ada. Diri sesuatu yang ada. Tu. Apa dia sifat ma'ani? Ada diri lah sifat tu. Maksud dia gitu. Mana? Sifat ma'ani. Apa dia mana? Ada diri. Apa dia masin? Ma'ani. Ada diri. Tu. Apa dia masam? Ada diri. Kuning. Ada diri. Hitam. Ada diri. Putih di kertas. Ada diri. Itulah nafsul ma'ani. As-sifatu hiya as-sifatul lati hiya nafsul ma'ani. Sifat yang adalah ia itu diri sifat yang ada. Diri yang ada. Diri sesuatu yang ada. Tu guru saya kata lagi ni. Makna-makna yang ada. Ma'ani jamak daripada perkataan ma'nan. Apa dia ma'nan? Ai nafsun mawjudah. Ataupun kita kata sifatun mawjudah. Sifat yang ada diri. Diri idafat tu. Nama dia pun pada dah. Jadi disebutlah Hashim Amir Ibn As-Salam, Ibn Amir Abdul Salam, Ibn Amir Abdul Salam mengatakan ya'nuna biha al-ma'ani al-wujudiyah. Tu. Yang dikehendaki oleh mereka itu mutakallimin dengan diri ma'ani itu ialah wujudiyah, sifat yang ada diri. Habis. Itu kata sifat ma'ani. Jadi apa nama dia? Sifat yang dinamakan dia sifat ma'ani. Yang dinamakan sifat tu sifat ma'ani. Apa dia nama? Nama bukan tuan. Walaupun berlaku khilaf, nama bukan tuan, tapi nama tunjuk atas tuan. Ini sebahagian, bahkan majoriti ulama.
Nama bukan Tuhan, tapi nama yang menunjuk atas Tuhan. Kalau manusia yang menunjuk atas sikap. Tu. Kan? Sebab tu Nabi kata, orang yang menamakan anak dia dengan nama Muhammad, dia akan, orang yang menamakan anak dia dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Mengambil keberkatan daripada nama aku. Maka dia dan aku serta anaknya itu dalam syurga. Serta dia dan aku serta anaknya itu dalam syurga. Nah, abang kata, buh nama Muhammad tu dah dapat kemuliaan dah. Apa dia? Masuk syurga lah. Nabi mengaku lah. Masuk syurga. Nabi mengaku. Tu kata musamma tu. Lepas tu kena elok pula dengan perihal perangai dia, kelakuan dia elok, nama Muhammad, kelakuan dia elok, nama Ahmad, kelakuan dia elok, muafakat langsung. Fardu takdir lah. Kalau kata buh nama Muhammad tak elok atas muka dunia, tapi Nabi jamin dia dengan aku duduk dalam syurga esok. Hebat, kerana buh nama saja jadi hebat dah. Buh nama saja pun jadi hebat dah. Tu dia. Jadi itu nah sifat ma'ani. Panjang lah nah, kalau kita sebut, kita urai tentang sifat ma'ani ni panjang. Sifat ma'ani, apa yang kita faham dengan sifat ma'ani? 3 benda. 3 perkara yang perlu kita faham dengan sifat ma'ani. Secara basic sebelum kita masuk ta'rif. Yang pertama, apa dia? Apa dia, Pak? Ingat ayat? Yang pertama, sifat tu ada. Yang kedua, kan? Tangan kiri payah. Yang pertama sifat tu ma'ani. Yang pertama dia maujud. Yang kedua qaimun bimaujudin. Yang ketiga apa dia? Takrif dia aujabat lahu hukman. Inilah takrif dia. Apa dia makna 3 tu? Ingat sampai mati Yang kata sifat makni, sifat Allah tu, definisi dia yang kita kena faham 3 perkara ni. Yang pertama, dia tu ada. Yang kedua, dia duduk di zat. Yang ketiga, tak bercerai dengan zat. Diri dia tu tak bercerai. Bukan hal lagi dah. Hal tak bincang lagi. Ni bukan aujabat lahu hukuman, ni bukan hal bagi makni. Aujabat lahu hukuman ni makni dah lah, bukan hal. Hal lain pula. Jadi balik pada takrif dia. Ulama kata, yang kata makni tu kullu sifatin maujudatin. Itu poin yang pertama. Tiap-tiap sifat yang ada, maujud. Qaimatun bimaujudin. Dia berdiri pada sesuatu yang ada. Apa tu sesuatu yang ada? Zat Allah. Qaimatun. Qaimatun ni makna berdiri, bukan menumpang. Menumpang tu sifat makhluk.
Allah tak boleh kata menumpang. Allah kita kena kata berdiri. Jahat adab kita kata sifat ma'ani menumpang pada zat. Jahat adab, su'ul adab. Setengah daripada jahat adab kita kata sifat ma'ani Allah menumpang pada zatnya. Itu jahat adab, tak boleh usaha, jahat adab. Ataupun kita kata huduh. Gitu. Habis balik pada takrif. Qaimun bimawjudin. Sifat tadi yang berdiri pada zat. Apa dia makna yang berdiri? Yang ada di zatnya ta'ala. Kemudian aujabat lahu hukman. Ada tadi ni tidak bercerai dan berpisah daripada zat dia. Tak bercerai. Selama mana ada getah, selama itulah putih duk ada. Tak boleh kita kata getah yang kita pegang hari itu dia putih, tiba-tiba putih dia tu bercampur dengan hitam. Tak boleh. Kita nak kata getah putih hitam, tak boleh. Kenapa? Putih hitam did. Bila did, dia menegah satu yang lain. Dan bila putih itu duk di kertas, kita nak ambil kertas saja, putih tak mau ambil, tak boleh. Kita nak ambil putih saja, kertas kita tak mau ambil, tak boleh. Kenapa? Aujabat lahu hukman. Sentiasa berada pada zat. Itulah yang dimaksudkan dengan sifat ma'ani yang berdiri pada zat, sentiasa berada bersama-sama zat. Bukanlah sifat ma'ani itu lain dari zat. Cara nak faham sifat ma'ani dan zat mungkin berbeza dari segi sudut ta'rif. Tetapi untuk diasingkan sehingga menjadi dua yang qadim itu tak mungkin. Kenapa? Kerana zat itu qadim, sifat juga qadim. Kalau mengasingkan antara zat dan sifat, berbilang-bilang qadimlah jadinya. Maka sebab itulah di sisi ahli sunnah wal jamaah, zat dan sifat itu satu yang qadim. Bukan berbilang-bilang qadim seperti mana pendapat Mu'tazilah. Zat Allah dan sifatnya itu satu yang qadim. Satu yang bersifat qadim. Bukan baharu. Dan bukan berasingan antara zat dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Jadi ibaratun an kulli sifatin qaimatin bimawsufin mujibatan lahu hukman. Disebut dalam kitab Ittihaful Murid, Syarah Jawharatul Tauhid. Yang kata sifat ma'ni ialah ibarat daripada tiap-tiap sifat yang berdiri pada mausuf. Apa dia mausuf? Iaitu zat. Yang mewajibkan padanya itu hukum. Mewajibkan padanya hukum bermaksud talazum, melazimi zat. Melazimi zat. Aujabat lahu hukman, ataupun mujibatan lahu hukman. Yang dimaksud dengan al-ijab, al-muradu bil ijab huna al-istilzam. Istilzam, melazimi. Melazimi dengan makna tak bercerai dan tak berpisah daripada zat. Itu yang dimaksudkan dengan mujibatan lahu hukman. Tu ta'rif dia. Ada 3 dalam Hasya Amir Abdul Salam. Tu. Ataupun kita panggil sebagai hukum bagi maknawiyah, bukan maknawiyah lagi. Dia sebab tu dalam bab ni ulama Asy'ariyah ataupun ulama Asy'ariyah. Asy'ariyah ni mana ulama-ulama yang mengikut mazhab Asy'ariyah. Asy'ariyah. Mereka mengatakan bahawa tidak perlu membilangkan sifat maknawiyah.
Jadi kalau tak perlu bilang sifat ma'nawiyah, adakah sifat Allah Ta'ala itu boleh bercerai dari zat? Tak juga. Berarti sama ada Asy'ariyah, Maturidiyah, Muwafakat. Sebab itu pada yang mengatakan sifat ma'nawiyah itu tak perlu dibincangkan kerana sudah nyata maknanya pada perbahasan ma'ni. Kenapa? Kerana mujibatan lahu hukman. Kerana kalaulah disebutkan sifat ma'ani itu, di mana lagi kalau dia nak berdiri kalau bukan pada zat? Di mana lagi kalau dia nak ada kalau bukan pada zat? Tak perlulah dibilangkan hal maknawiyah. Itu pendapat Asy'ariyah. Walaupun berlaku perbezaan, sedikit pun tidak mengubah makna hakikat pada Allah Ta'ala pada i'tikad antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tak ada beza apa, sama ya. Cumanya Asy'ariyah cumanya Maturidiyah memandang serius kepada kedudukan hal supaya benar-benar masyarakat faham mujibatan lahu hukman. Takut masyarakat tak faham mujibatan lahu hukman, sehingga ulama Maturidiyah mengatakan itulah al-hal sabitatun fi dzat ma damati dzat qa'imatan ma damati dzat, selama mana ada zat. Hal yang melazimi bagi zat sebagai penambat antara ma'ani dan zat, yang menjadi penambat antara ma'ani dan zat. Itu maknawiyah. Kalau ma'ani tak gaduh hal dah. Nak hal apa lagi, memang dia melekat dah. Dia tak pergi mana dah. Dia duduk di zat Allah Ta'ala tu. Bahkan dia adalah diri zat. Sifat ma'ani tu dengan zat. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, Allah lah tu. Allah buka hijab, kita boleh nampak Allah lah. Bukan nampak dengan mata ni. Bukan nampak dengan bayangan, silap. Bukan nampak dengan bayangan, nampak dengan mata. Kalau di atas muka dunia ni, mustahil lah nampak dengan mata. Walaupun sama-sama alam, syurga pun alam, dunia pun alam. Alam syurga berbeza dengan alam kita dunia. Dalam tahap kita ahli sunnah jemaah, ahli syurga boleh lihat zat Allah. Lihat dengan apa? Bukan ainul basirah, tapi ain basar, mata kepala. Lepas tu soalan dia macam mana? Ada kaif tak? Tak ada. Bila kaifin, tanpa ada kaif. Tidak ada kamin wala kaifin. Bila kaifin, tak ada kam, tak ada kaif, tak ada aina, tak ada mata, tak ada apa-apa saja yang terlibat dengan makhluk. Tu. Baik. Itu sifat ma'ani lah. Kerana bahawasa boleh dah. Jadi bila kita faham maujud, kena faham pula maujud tu apa? Sifat ma'ani maujud, diri dia maujud. Apa dia maujud? Wujud. Sebab tu dia kata sifat yang wujudi, sifat yang bangsa wujudi. Bila bangsa wujudi, kena faham selalu wujudi ni dia ada dua. Satu wujudi yang maklum, yang kedua wujudi yang maujud. Ada jenis ada yang tak pernah ada jenis ada yang ada sentiasa. Apa dia jenis ada yang ada sentiasa? Iaitulah sifat ma'ani. Kan? Apa dia jenis ada yang ada sentiasa? Iaitulah sifat ma'ani. Ada jenis ada yang tiada sentiasa, iaitulah mustahil. Kenapa? Mustahil pun wujudi. Kan? Ma'ani pun wujudi. Tapi wujudi yang mustahil berbeza hakikat dengan wujudinya ma'ani. Karena wujudinya ma'ani wujudi maujudatan. Maujudah. Itu. Apa dia maujudah? Maujud. Maujud ni apa? Cuba ada jawab.
Maujud ni apa? Tak ingat? Ha? Ha? Kalau iktibar makhluk, maujud ni benda, diri. Kalau iktibar sifat makni, maujud ni sifat. Jadi tiap-tiap yang ada diri bersifat dengan ada. Itu kaedah dia. Ulang selalu lah. Tiap-tiap yang ada bersifat dengan ada. Maka maujud yang ada. Maujud tu yang ada. Bila yang ada, dia sudah tentu bersifat dengan ada. Mana boleh yang ada tak bersifat dengan ada? Tak sah pada akal yang ada bersifat tak bersifat dengan ada. Yang ada, tiap-tiap yang ada mesti wajib bersifat dengan ada. Mana boleh yang ada tak bersifat dengan ada? Tak boleh. Adapun bangsa ada, tak semestinya dia itu diri yang ada. Faham? Ulang balik lah, ulang. Apa dia? Ada yang tak ada. Ada yang tak ada, apa dia? Ada yang tak ada, mustahil. Ada yang tak ada, mustahil. Ada yang sungguh, makni. Ada yang ada, makni. Ada yang tak ada, mustahil. Ada yang sungguh, zat, makni. Kerana tiap-tiap yang ada bersifat dengan sungguh. Tiap-tiap yang ada bersifat dengan sungguh. Apa dia makna sungguh? Penerimaannya pada hati. Itu sungguh. Kita terima di hati. Itu bangsa sungguh. Bangsa sungguh ni bangsa terima. Bangsa akui. Kita mengaku. Walaupun dia bukan ada, bergolek, luruh, pecah, patah, kemek, melayang, sengit, betul, panjang, pendek, ambil umum lah. Sengit, betul, panjang, pendek, pecah. Itu orang panggil bangsa mengaku. Betul tak? Pakat mengaku, sungguh. Pecah, sungguh, bukan ada. Panjang, sungguh, bukan ada. Sengit, sungguh, bukan ada. Tegak, sungguh. Tinggi, sungguh. Tu. Jadi bangsa sungguh ni bangsa mengaku. Bukan bangsa ada. Bangsa mengaku. Tu. Jadi ada yang tak ada. Ada yang tak ada, mustahil. Ada yang tak ada, mustahil. Ada yang sungguh, makni. Tu. Ada yang sungguh, makni. Ada yang sungguh, zat. Gitu. Boleh ya? Tak tulis pun. Nampak? Erti ke tak? Tak erti nak tulis? Kena tulis. Saya lagi tak erti, bukan main dengar. Main pasang telinga saja, habis gitu kan. Kena tulis. Mengaji tauhid tak tulis, tak boleh. Kena tulis. Mengaji tauhid kena tulis. Tak tulis, melayang pergi tu. Ustaz, tak tahu nak tulis apa? Tulis pi lah. Apa pun. Nak tulis apa? Tulis pi. Lama-lama dia erti. Kita yang kita tak mau tulis pasal kita tak faham. Aku nak tulis apa lah? Apa satu buku tak faham. Tulis dululah, nanti faham lah. Tu. Tulis dulu. Ilmu kena tulis. Tauhid ke? Fiqh ke? Tasawuf ke? Kena tulis. Apatah lagi yang ilmu tauhid yang bangsa hurai. Bangsa hurai. Biarlah semua ilmu bangsa hurai. Kan? Sebab nak simpan dia tu. Kena tulis.
Baik, kalau orang tanya kita, apa dia ma'ani? Kita nak jawab apa? Apa dia itu ma'ani? Nak jawab kena? Ha? Siapa nak jawab? Hak mudahnya ni ya. Ni. Apa dia ma'ani? Kita jawab bilah bahasa Melayu huduh-huduh kita. Macam mana Adis? Nak jawab kena Adis? Saya baca kitab, kalau boleh tu nak orang lain semua boleh baca kitab. Macam mana? Kalau kita sendiri sama-sama kita tanya pun tak boleh jawab. Apa dia sifat? Apa dia ma'ani? Kita tak tanya apa itu sifat ma'ani, kita tanya apa ma'ani. Kan dia ada tangga-tangga dia yang kita sebut tadi. Apa dia ma'ani? Ma'ani tu apa dia? Ma'ani apa? Anal itlaq, sifat-sifat ma'ani. Bila sebut sifat, faham dah ma'ani. Bila sebut ma'ani, faham dah kata sifat. Apa dia ma'ani? Ma'nan mawjudah. Betul? Apa dia ma'ani? Diri yang ada. Ataupun sifat yang ada. Itu sifat ma'ani. Ma'nan mawjudah. Kerana ma'ani itu jamak. Mufrad dia ma'nan. Makna. Makna tu apa dia? Makna tu apa dia? Makna kita kalau istilah bahasanya lugat dia, istilah lafaz dia, makna tu ma'uniya minal lafzi. Yang nak faham daripada lafaz. Yang kita dapat faham, yang kita boleh ambil faham daripada lafaz tu. Apa dia? Ma'ani. Ma'nan. Apa dia? Ma'nan mawjudatan. Yang ada. Ma'ani itu jamak. Ma'nan mufrad. Ma'nan ma'ani. Ma'nan minal ma'ani. Ma'nan minal ma'ani. Satu sifat daripada berbagai-bagai sifat ma'ani. Apa dia sifat ma'ani? Ma'nan, sifat ma'nan. Ustaz nak tahu tu. Ma'nan itulah sifat itulah ma'nan. Itu kata alal itlaq. Maknan itulah sifat itulah maknan. Apa dia? Ada diri di zat. Bangsa sifat yang ada diri di zat Allah Ta'ala. Jadi perkara ni bukan main-main tau. Dia bukan main-main. Kadang-kadang pasien surau masjid ni bila kita baca tauhid ni, sedih kita. Pasal apa? Dia tak ambil berat. Dia duduk ni seolah-olah macam habuan lepas bila tunggu maghrib isyak. Sikap ni tak mahu masyarakat kita. Dia tak ambil berat tu. Padahal mengaku dengan sifat ma'ani tu sebagai maknan mawjudah, itu adalah fardu ain. Tapi kalau kita pergi tanya dia, sifat ma'ani ada ke tak ada? Lupa lah Ustaz. Hak ni tak boleh lupa. Hak ni fardu ain. Fardu ain mana boleh lupa? Fardu ain kena reti, kena ingat. Kena reti, kena ingat. Nama pun fardu ain. Bukan fardu kifayah. Fardu kifayah lupa tak apa. Benda hak basic penting. Sebab tu Imam Sanusi dia buat tangga siap. Perkara yang penting untuk kita nak dapat ilmu tauhid ni, mesti faham 10 perkara ni. Wujub wajib, istihalah mustahil, jawaz jaiz. 6. Nafsiyah salbiyah, ma'ani ma'nawiyah. 10. Ni basic dia. Kalau gitu, kalau kita tak faham, maknanya tak ada habuanlah kita dalam ilmu tauhid. Kita tak ada habuan dalam ilmu tauhid. Kalau orang yang nak habuan dia mesti dicari. Dicari dan dia tak peduli kepada masa. Tu. Masa mana pun dia pergi cari. Orang yang berkehendak. Siapa orang yang berkehendak pada harta duit. Dia perlu. Jauh mana dia cari, susah mana pun dia usaha. Bagaimana keadaan hal ehwal dia pun dia sanggup redah. Pasal apa? Dia berkehendak. Bila berkehendak. Kalau tak berkehendak, apa saja pun, apa satu tak jadi. Tak ada sifat kehendak dia tu.
Apa dia ma'ni? Maknan. Jangan sampai tak tahu. Noh. Apa dia ma'ni? Maknan. Apa dia maknan? Maujudah. Sifat ma'ni sifat idhafat lil bayan. Apa dia idhafat lil bayan? Sifat itu ialah ma'ni, ma'ni itu ialah sifat. Sifat hiya al-ma'ani. Al-ma'ni hiya sifat. Nah, diri sifat dengan diri ma'ni benda tu lah. Apa dia? Maksud dia? Ada. Yang ada. Puas ulang kalau masjid surau. Jenuh. Kalau masjid surau yang bagus lah, yang ambil berat pasal ilmu fardhu ain ni, kita perhati tengok ada 2-3 masjid yang saya dupi lah. Lepas habis mengajar kuliah maghrib, dia buat pula kelas fardhu isya, fardhu ain isya. Antara contoh dia Masjid Bangi. Dia buat kelas. Hak maghrib tadi ada 200 orang, hak kelas tu ada 5 orang. Hak maghrib tadi ada 200-300 orang, hak kelas fardhu ain tu tinggal 5 orang. Mula pukul 9.40. Habis pukul 10.40. Padahal 10.40 ya. Tu. Jadi hak orang tunggu tu, bila dia main kat kita, dia tanya soalan. Kita tahu lah orang ni mengaji. Tanya dia mengaji macam mana? Dia kata kami mengaji kelas Paisya Ustaz. Oh, nampak orang berkehendak. Mana boleh orang yang tak reti dia tanya tentang istilah tauhid. Mesti dia reti. Kalau dia reti, bermakna dia mengaji. Dia pernah duduk dalam majlis. Tu. Sebab dia tanya tentang istilah. Dia tanya tentang pandangan madhab. Dia tanya tentang khilaf antara ulama madhab. Pandangan madhab lain, khilaf antara ulama madhab lain. Dia tanya tentang kita pun terkejut. Oh, rupa-rupanya ada mengaji lepas isya. Mengaji kitab fardhu ain pula. Hak tadi maghrib mengaji dah fardhu ain. Ni isya pula mengaji lebih khusus lagi. Kadang-kadang ustaz tu guru tu maghrib ni dia layang lagu tu ya. Dia bukan nak baca takrif Arab pun, dia layang lagu tu lah, padan lah. Hak yang main duk mengaji tu padan lah. Katanya musannaf rahimahullah, kerana bahawasa tiap-tiap satu daripada tujuh sifat ma'ani tu, makna yang bangsa ada. Tu nampak tak? Bahasa Arab Panae bukannya tarang-karang saja-saja. Ada tempat rujukan ambilan dia. Apa dia ma'ani? Maknan maujudah. Diri sifat yang ada. Makna yang bangsa berwujud. Tu dia ber pula lah. Apa dia makna ber? Ingat lekeh pandai. Nak hurai kat mana? Makna yang bangsa berwujud. Apa dia ber? Apa dia Din? Ber? Lupa lah. Ber tu kan hal. Hal. Ber tu hal. Makna yang bangsa berwujud. Mana pandai ni, logat dia tak lari daripada asal kita Arab. Jangan bimbang. Cuma kita nampak kan tak nampak. Yang bangsa berwujud, yang bangsa keadaan ada. Macam tu. Sebab wujud tu nafsiyah. Bila kata nafsiyah khilaf. Ada kata nafsiyah itu anzat, ada kata nafsiyah itu hal. Bila kata nafsiyah itu hal, dia bangsa berwujud. Senang. Takkan tak faham ni? Nampak lah, Din? Nampak tak? Berbaju. Apa makna berbaju? Nampak? Apa dia makna berbaju? Berbaju, baju tu ada, badan tu ada, baju melekat di badan. Apa makna berkasut? Kasut ada, kaki pun ada, kaki tu melekat di kasut tu melekat di kaki.
bersorban, berkepiah, berbini. Berbini 10 tahun tak jumpa pun duk dah tu bini dia. Bukan dia tinggal pun. Berbini, bini duk dah. Tu. Lafaz berisyarat pada kata hal. Hal apa di sini? Hal nafsiyah, bukan hal maknawiyah. No. Jadi di sini tahun ini pada cenderung ambil pendapat siapa? Abu Mansur lah. Jadi kitab dia ni sat-sat dia ramai Asy'ariyah. Sat lagi dia ramai pula Abu Mansur. Alim sungguh puak ni. Jadi Asy'ariyah pun pandai, Maturidi pun alim, faham belaka, ingat belaka depa ni. Yang bang, kalau dia tak faham berwujud dia baca gitu lah. Kerana bahawasa tiap-tiap satu daripada yang sifat makna yang 7, makna yang bangsa ada, yang bangsa berwujud. Dia tak kata makna yang bangsa ada, tapi dia kata makna yang bangsa berwujud. Tapi kalau dia kata makna yang bangsa berada, boleh tak? Tak sesuai bahasa Melayu. Nampak? Pasal apa pada ada kilah ikut bahasa Arab? Makna yang bangsa berwujud. Pasal nak highlight tang berwujud tu orang faham lah. Tapi kalau dia kata makna yang bangsa berada, satgi orang baca jadi makna yang bangsa berada. Pun dah tak nampak lah makna mantuk dia tu. Lafaz daripada maksud daripada lafaz perkataan itu tak nampak. Makna yang bangsa ada, yang bangsa berwujud, yakni ada diri, menumpan zat. Yang menumpan. Yang menumpan. Apa makna yang menumpan? Bukan menumpang. Tumpangan lain, tumpanan lain, tumpangan lain. Dia kata yang berwujud menumpan zat. Menumpan tu bukan menumpang. Kita pula orang kita lah, kita hak yang tak reti bahasa dia menumpan ni, pi kata menumpang. Habis anak murid ikut habis. Padahal logat panai ni menumpan maknanya yang berdiri. Bukan menumpan makna menumpang. Kalau menumpang makna menumpang, jahat tak? Habis menumpang makna apa? Menumpan makna berdiri, bukan menumpang. Tu. Bahasa Kelantan menupel tak? Menupel. Tupel. Bukan jadi tupai. Kita tupai, bukan menupel. Tupel. Jadi dia kata tupanan. Tupanan. Tupanan tu makna melazim, istilzam. Menumpan zat, yakni yang ada dan berdiri pada zat, seperti dinampak. Seperti dinampak daripada peta-petaan. Yang dinampak daripada peta-petaan, yakni ta'rif yang disusun oleh ulama yang lagi akan datang. Apa dia akan datang tu? Sebutannya ataupun huraiannya. Yang lagi akan datang sebutan dan huraiannya. Maka kata Muhammad, maka berkata hamba yang ketujuh hayat. Itu lah. Jadi kena fahamlah poin dia tu, makni tu. Tiga ni mudah jawab. Apa dia makni? Buh tiga tu. Maujudatun qaimatun bi maujudin au jabat lahu hukman. Siapa tak ingat ni pendek umur. Sampai tiga jenis ni tak larat ingat. Maujudun qaimun bi maujudin au jabat lahu hukman. Itulah makni.
Kalau salbiyah satu ya. Adamul awwaliyah, adamul apa? Adamu amrin la yaliqu bidzatih. Itu salbiyah. Setengah tu tang ma'ani tu dia hurai tak apa nak jenuh. Saya pun bukan hurai jenuh pun ni, biasa-biasa ambil basic je. Padahal lah kita. Kemudian katanya musannaf rahimahullah, ketujuh hayat. Wallahu a'lam. Ketujuh hayat. Wallahu a'lam.